kita ni datang, itu adalah satu cabaran untuk saya ni gerakkan otak saya lah kan, supaya ingat fakta dan sebagainya. Kalau tidak berkarat. Waalaikumsalam Malina. Okey, jadi hari ni kita menyaksikan skor Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah Transparency International 2023 buat pertama kali melantun dalam tempoh 3 tahun dengan meningkat kepada 50 mata. Ini meletakkan Malaysia di ranking ke-57 daripada 180 negara di seluruh dunia. Dalam taklimat ini, Presiden TI Malaysia berkata pada tahun 2022, Malaysia hanya mencatatkan skor 47 mata dan berada di kedudukan 61 daripada 180 negara. Okey, jadi hari ini di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, okey, CPI ni digunakan skala SIFA hingga 100. Okey, dengan SIFA dianggap sangat teruk dan 100 dianggap sangat bersih. Jadi ini bermakna jangan terlalu gembira dengan peningkatan. Ada 3 mata berbanding markah sebelum ini. Tak mengapa, apa saya tak faham. Tapi meningkatlah, maknanya kita ni ke arah negara yang bebas rasuah lah, insyaAllah. Kita doakan supaya apa yang reform yang nak dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ni berjaya. Okey, satu gambar yang tular berkenaan dengan satu gambar Datuk Seri Anwar saya tunjukkan. Datuk Seri Anwar berpeluk dengan Yang di-Pertuan Agong. Gambar ini sangat tular. Datuk Seri Anwar Ibrahim menitiskan air mata. Kita juga sebab bila kita tengok gambar tu, daripada raut wajah Datuk Seri Anwar Ibrahim tersimpan 1000 kata-kata yang terpendam. Mungkin perasaan yang tidak terungkap lah terhadap Yang di-Pertuan Agong. Antara pahit yang manis yang dia lalui sepanjang 5 tahun cukup memberikan kesan, terutamanya untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kedua-dua pemimpin ini, iaitu Yang di-Pertuan Agong, menempuhi satu episod cabaran yang sangat berat dan sukar dalam menyelamatkan negara kita daripada kancah haru biru politik yang sangat tenat ini. Kedua pemimpin ini dah lakukan yang terbaik demi membela rakyat dan demi membela negara ini daripada terus ke kancah gelap akibat kerja-kerja khianat ahli-ahli politik yang rakus. Dan di atas kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong, akhirnya Datuk Seri Anwar ini berjaya diangkat sebagai Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih buat Perdana Menteri dan juga Yang di-Pertuan Agong. Perdana Menteri, perjuangan beliau masih belum selesai. Yang di-Pertuan Agong akan digantikan dengan esok ditabalkan Yang di-Pertuan Agong yang baru. Dan itu juga menandakan nightmare for pembangkang has just begun, especially Atuk Saka dan juga Tok Dalang itu sendiri. Dan selamat berangkat pulang ke Pahang, duhai tuanku. Jasa dan kepimpinan Duli Yang Maha Mulia kekal tersemat di hati kami lah, kami semua insya-Allah. Okey. Jadi titah terbaru baginda Yang di-Pertuan Agong memberi isyarat yang sangat jelas bahawa Istana Negara tidak akan melayan sebarang usaha pertukaran kerajaan. Ini kerana kerajaan hari ini adalah kerajaan perpaduan yang ditubuhkan daripada ilham dan idea Yang di-Pertuan Agong selama ini, dan baginda tidak akan sesekali merosakkan apa yang baginda usahakan selama ini. Apa yang lebih melucukan, sebab berminggu-minggu Perikatan Nasional menunggang nama Yang di-Pertuan Agong, cuba melaga-lagakan antara pemimpin kita, buat posting Yang di-Pertuan Agong, Daulat Tuanku dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku? Yang di-Pertuan Agong juga dalam titah baginda menyingkap kembali peristiwa pengerusi Perikatan Nasional
yang derhaka kepada cadangan Yang di-Pertuan Agong untuk mewujudkan kerajaan perpaduan bersama-sama. Dan pengurusi PN yang sangat degil, yang sangat berkeras, tak mahu jadi kerajaan dengan PH kerana dia yakin dia ni sebenarnya dia yang nak jadi Perdana Menteri. Dia tak nak jadi timbalan Perdana Menteri, the second rank ke apa kan. Dia tak nak berada di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi inilah. Dan di hadapan Yang di-Pertuan Agong sendiri, pengerusi PN tanda tangan dan menyatakan tidak bersetuju untuk pembentukan kerajaan perpaduan semasa itu. Bayangkan apa perasaan Yang di-Pertuan Agong semasa itu bila cadangan baginda ni telah dibakul sampahkan oleh pengerusi PN. Pendahakaan PN ini membuatkan baginda tak ada pilihan lain. What choice do I have? Kan, menurut baginda. Lalu baginda mengeluarkan titah supaya BN dan juga GPS dan GRS menyertai kerajaan perpaduan bersama PH untuk cukupkan majoriti. BN dalam ketika itu bersedia untuk menjadi pembangkang akur dengan titah baginda dan menyertai kerajaan perpaduan. Jadi jelaslah sejarah yang terpahat. Penderhaka nasional ini, pembangkang hari ini adalah kehendak penderhaka nasional itu sendiri, dan penderhaka nasional sendiri yang mengaku di hadapan wartawan bahawa mereka menolak cadangan Yang di-Pertuan Agong dengan angkuh dan sombong. Alasan kerana DAP langsung tak boleh pakai. Jika pihak istana boleh menerima DAP dalam kerajaan, kenapa orang lain tak boleh? Siapa kamu? Penderhaka nasional. Yang di-Pertuan Agong boleh terima DAP, Sultan Johor boleh terima DAP, Sultan Selangor boleh terima DAP, Sultan Perak boleh terima, Sultan di seluruh negara lah, majlis raja-raja tak ada masalah pun dengan DAP. Tetapi kenapa kamu ada masalah dengan DAP? Adakah sebab kamu rasa terancam DAP ini telah memonopoli kaum bukan Melayu? Dan itu membuatkan kamu rasa DAP ini adalah satu halangan supaya untuk kamu merampas Malaysia ini daripada tapuk pimpinan kerajaan yang sedia ada. Saya rasa mereka nampak DAP ni sebagai satu halangan lah. Orang-orang Melayu yang masih sokong penderhaka nasional atas alasan takut DAP ni perlu keluar daripada kepompong ataupun tempurung itu. Ini adalah satu perkara yang tahyul lah bagi saya. Ini adalah kepercayaan tahyul yang dibuat-buat untuk menakut-nakutkan. Ini fear mongering yang dicipta untuk membodohkan kamu. Apa yang perlu orang Melayu takut ialah ahli politik Melayu yang jahat seperti mereka ni. Thank you. Sempat lagi tu. Okay, PAS menyebarkan naratif fitnah. Kononnya DAP itu jahat. DAP itu komunis. Sebenarnya Allah sekarang sudah tunjuk satu persatu bahawa PAS itulah sebenarnya. Saya tak nak cakap lah. Kan. Tapi korang nilailah sendiri. Sampai Yang di-Pertuan Agong pun mereka derhaka kan. Dalam tempoh setahun sejak PRU 15 tak ada satu pun parti politik yang dibatalkan kerusi kerana rasuah. Hanya kerusi PAS saja yang dibatalkan kerana rasuah. Bukan sekali tapi dua kali. Malah saya nampak di Marang itu nasib baiklah orang lain yang bagi. Wallahi saya undi PAS itu yang bagi duit tu. Kalaulah kata Haji Hadi sendiri yang ada di situ bersama-sama yang menyaksikan perkara itu berlaku, ataupun dia kata tak apalah, silalah bagi-bagi. Kalau maknanya dia dilihat ada di situ pun itu dah cukup kuat dah. Jadi tak apa, setiap yang berlaku ni ada hikmahnya. Allah itu maha kaya. Dan seteruk-teruk DAP yang PAS kata jahat itu pun tiada satu pun kerusi yang dibatalkan kerana rasuah, betul tak? Jadi sejak PRU 15 yang lepas, PAS juga satu-satunya parti yang telah yang pemimpinnya dihadapkan ke mahkamah kerana memfitnah Yang di-Pertuan Agong dan menghina Sultan Selangor. Jadi yang lebih teruk lagi yang membuat report itu adalah pihak istana itu sendiri. Seteruk-teruk DAP pun lebih teruk lagi bab hina raja dan sultan ni sebenarnya. Kan,
Oleh itu, saya tengok apa sebab orang Melayu nak menyokong pendahaka nasional ni. Sudah-sudahlah. Mereka sebenarnya lebih mudarat lagi daripada DAP itu sendiri. Kita kena ingat pesan Nabi, ulama jahat adalah sejahat-jahat manusia. Dari mulut mereka keluarnya fitnah dan kepada mereka fitnah itu kembali. Baik, Eposi silakan. Kalau nak cerita sila naik atas. Saya pinkan Eposi punya komen ini. Sekejap. Dipersilakan. Kalau nak naik ke atas silakan. Dan semua orang hari ini menyaksikan pemergian pulang, keberangkatan pulang yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah. Dan first time saya tengok keakraban seorang Perdana Menteri dengan yang di-Pertuan Agong, PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, yang kita perhatikanlah. Saya ni kira generasi yang terkemudian untuk mengenali beliau, tapi saya banyak membaca berkenaan dengan perwatakan ataupun diri ketokohan beliau tu lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni kita kenali sebagai seorang yang berjiwa kental dan tidak pernah menunjukkan kesedihan beliau kepada umum. Ketika dia dijatuhkan hukuman penjara pun dia tak menangis, dia tak sedih. Kalau aku dah teriak dah kot, sebab kita fikir nak tinggal keluarga, anak yang masih kecil kan, bertahun-tahun. Bayangkan anak yang membesar tanpa ayahnya. Tapi dia tidak pernah goyang, dia tak pernah menitiskan air mata lah atas kesesaran beliau. Namun dalam beberapa keadaan, air mata Datuk Seri Anwar ini gugur, sedih dan sebab kerana pertama sekali kita dapat melihat ketika beliau menziarah kematian ibunya. Waktu ini Datuk Seri Anwar Ibrahim dipenjara kes fitnah 1. Dan beliau dibenarkan pulang untuk menatap wajah ibunya untuk kali terakhir. Dan yang kedua adalah ketika beliau menziarahi kematian sahabatnya Datuk Seri Salahuddin Ayub, Menteri Kabinet yang digelar Bapa Rahmah Negara. Dan beliau telah solat jenazah lah, mengimamkan solat jenazah ketika itu. Dan siang tadi kita dapat menyaksikan bahawa ketika Datuk Seri Anwar Ibrahim menghantar keberangkatan pulang Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah, mungkin kerana baginda lah yang membuka pintu Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri, segala kesukaran beliau yang beliau hadapi sebagai seorang pemimpin yang cuba untuk membuat reformasi dan disokong oleh yang di-Pertuan Agong lah. Mereka mempunyai visi dan misi yang sama lah. Jelas di situ kita boleh nampakkan. Okey, yang di-Pertuan Agong bercakap berkenaan dengan kerajaan perpaduan dan baginda bertitah idea mengenai kerajaan perpaduan dan sebagainya, dan keputusan lepas keputusan pilihan raya. Baik. Dan hari ini kita berusaha keras untuk membanteras rasuah. Bising lah, dengar dalam ni. Dan seperti yang kita katakan tadilah mengenai tafsiran gambar PMX menangis ketika peluk yang di-Pertuan Agong Al-Sultan kan. Terbuktilah hari ini saya rasa ramai lebay-lebay yang menangis tengok kot. Kan betapa mereka ni berharap mereka dapat tebuk atap kembali atas ihsan yang di-Pertuan Agong itu. Kalau perhatikan muka Datuk Seri Anwar itu, kita nampaklah tanda bahawa dia cuba bertahan dan perhatikan gaya bahasa badan Datuk Seri Anwar itu. Okey, tak apalah. Hari ni kita nak bicara lah pasal tone ini. Dua tone ini kan. Kalau lah saya nak tanya anda, kalau tak ada tone M, ada tak tone Daim? Saya nak tanya. Kalau tak ada tone M, ada tak tone Daim? Saya tengok kepandaian Tun Daim ini dalam perniagaan berjaya menarik minat Tun M lah. Dan akhirnya sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri, Tun Daim ini dihantar ke Amerika Syarikat untuk menangani isu stok timah, walaupun sebelum itu Tun Daim pernah gagal dalam perniagaan garam dan plastik. Okey.
Dan kesungguhan Daim ini menyelesaikan isu krisis ekonomi tahun 80-an juga menambahkan lagi sayang Tun M kepada dia lah. Akhirnya Tun Daim diangkat menjadi orang kanan pada Mahathir. Okay? Dan Daim ini, yang ni berjaya apa je? Saya berjaya buat live. Saya berjaya buat je. Hari-hari saya buat live. Okey, Tun Daim diberikan laluan untuk bertanding di Parlimen Kuala Muda pada tahun 82. 2 tahun selepas itu beliau dilantik menjadi Menteri Kewangan. Bijaknya percaturan Mahathir ni adalah dia dah tahu nak tempatkan orang dia percaya di mana dan bila. Wow, terima kasih Rizwan Rusi, semoga murah rezeki. Okey, jadi setelah menjadi orang kanan kepada Mahathir ni, Tun Daim pun mulakan strategi membina kroni. Daim Boys. Dipanggil Daim Boys yang diwujudkan atas tiket penyertaan Bumi Putra dalam ekonomi negara. Daim Boys ini, dia dikatakan dipilih oleh Tun Daim dan sering terlibat dalam projek-projek besar dan diberi jawatan tinggi. Dan pengunduran beliau sebagai Menteri Kewangan pada tahun 90-an bukanlah pengunduran sebenar. Beliau kekal menjadi penasihat dalam kewangan ini kepada Mahathir lah sebenarnya. Okey. Jadi selepas berjaya memenjarakan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Atuk Saka ni kemudian melantik Tok Dalang. Kita panggil Tok Dalang lah sebab Tok Dalang ni orang wayang kulit tu, dia berada di belakang skrin. Jadi dia ni antara orang yang melayarkan, melakonkan kan. Jadi sesuai lah dia ni seorang pelakon. Datuk Dalang ni untuk menguruskan semula ekonomi Malaysia dilantik oleh Atuk ni untuk menguruskan semula ekonomi Malaysia yang terkesan lah masa itu daripada krisis kewangan Asia pada tahun 98. Lebih kurang begitu. Peliknya daripada sekian banyak orang, si Tok Dalang ni juga yang menjadi pilihan kepada Atuk Saka ni. Bayangkan selepas menjadi Perdana Menteri semula pada tahun 2018, kita dapat lihat orang yang sama juga yang dipilih menjadi Majlis Penasihat Kerajaan, iaitu siapa? Tok Dalang. Sebab itu tak pelik bila Tok Dalang mula disiasat SPRM, Atuk Saka ni yang bersuara lantang melatah. Nampak tak? Boleh jadi Atuk ni terhutang budi dengan Tok Dalang. Mungkin hingga membuatkan Tok Dalang ni menjadi pilihan. Mungkinlah, mungkin. Itu mungkin. Dan mungkinlah Tok Dalang ni antara individu yang banyak menyumbang dalam usaha beliau untuk mengukuhkan kedudukannya dalam parti dan kabinet juga. Dan Tok Dalang ni tak banyak pilihan ada. Untuk terus mempunyai perniagaan yang luas, harus ada kabel. Kan kabel ni kan memang penting untuk orang-orang politik dan juga kleptokrat dan tokoh korporat dan apa-apa rat kan yang berkarat ni. Go into business, sell a product, sell a service, you are automatically a suspect to people like Barack Obama and Hillary Clinton unless you donate to them. And then you become their closest friend, and then we get cronism. Ini satu kata-kata seorang pengasih politik lah. Jadi sebab itulah apabila salah seorang daripada mereka ni mula dikenakan tindakan, kedua-duanya jadi macam cacing kepanasan. Kita tak tahu apa yang mereka nak sembunyikan, dan hakikatnya kedua-dua ini saling memerlukan. Tanpa Atuk, siapalah Tok Dalang? Dan mungkin tanpa Tok Dalang, siapalah Atuk? Who knows, kan? Sebagaimana kejayaan dimiliki hari ini, tanpa A, takkan ada CB ni. Begitulah. Jadi, ada sebab lah bagi saya, kalau mereka ni saling bergandingan, saling mempercayai. Kita kan, kalau kita nak lantik orang kanan kita, mestilah orang yang kita percayai, betul tak? Kalau orang yang kita tak percaya, susah sikit lah untuk kita ni of course, kita ni kena standby orang yang selalu kita percayai lah. Orang yang pertama kita cari untuk pandangan, nasihat ni mestilah orang yang kita percaya. Takkanlah orang yang kita ragu berkenaan dengan apa,
dia punya kesetiaan dan sebagainya. Dan saya rasa mereka antara dua-dua individu ni adalah orang yang rapat. Dan saya nak beritahu di sinilah, doa ulama yang dekat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, doa daripada dua ulama yang makbul sekarang ini, saya nampak arwah Allahyarham Tuan Guru Fazino, doa supaya Mahathir ni panjang umur untuk melihat kerosakan yang dilakukannya termakbul. Dan juga doa arwah Tuan Guru ni Aziz, beliau pernah berdoa supaya Anwar Ibrahim diangkat menjadi Perdana Menteri dan jahanamkan mereka yang mahu menidakkan. Alhamdulillah, Allah makbulkan. Kan? Allah panjangkan umur Datuk Seri Anwar Ibrahim. Allah panjangkan usia Atuk Saka dan Tun Daim itu pun sendiri. Dan sekarang ni saya harap dia fahamlah apa maksud doa almarhum Ustaz Fazino tu. Semoga Mahathir ni panjang umur dan melihat sendiri kerosakan yang dibuatnya. Jadi beliau dah silap percaturan, mungkir janji, letak jawatan tanpa merujuk kepada Majlis Presiden Pakatan Harapan. Dan terbuktilah memang plan dia pun, sebab Hadi Awang dah mengaku. Kan? Belum pun cukup 2 bulan masa tu, Mahathir tu dah pun berjumpa dengan pembangkang untuk merencanakan supaya menggagalkan Anwar ni menjadi Perdana Menteri, dan mastermindnya adalah Azmin and the cartel. Kan? Jadi inilah dari awal mereka ni mengawal hampir semua pergerakan kerajaan. Dan diorang punya modus operandi adalah api kepekauman di dalam pemerintahan masa tu. Banyak diorang punya keputusan yang dibuat oleh mereka ni sengaja nak suruh rakyat marah lah. Khususnya orang Melayu dan Islam tu sendiri, orang Melayu Islam lah. Dan kita tengok selepas langkah Sheraton apa yang berlaku, yang sibuk menjarah jawatan dalam JLC dan hal urusan pentadbiran kerajaan adalah PAS. PAS ini telah mengambil kesempatan atas 33 bulan hari itu, mereka ni menjarah jawatan dalam JLC. Tak ada menteri dan timbalan menteri yang menonjol daripada PAS. Dan besar kemungkinan apa yang berlaku dengan baki umur yang ada pada Tun M dan Tun D ni, saya rasa inilah yang Allah dah bagilah kifarah kepada dia lah, insyaAllah. Okey, silakanlah naik. Saya daripada tadi dah membebel sorang-sorang, rasa dah lama sangat dah. Silakan. Kalau ada yang nak naik, silakan. Cuma kalau kita tengok siapa Mahathir ni, bagi saya kan Mahathir ni antara orang yang sentiasa buat silap tapi tak pernah mengaku, tetapi hanya tahu nak menyalahkan orang lain saja. Inilah Mahathir. Kalau nak kenal, kejap abang. Dan Mahathir ni pernah ada beberapa timbalan yang hebat, tapi sebab dia sayangkan jawatan dan rasa tergugat, mereka ni dia pecat. Sebelum Mahathir ni pilih letak jawatan, dia pilih Pak Lah sebenarnya sebagai pengganti dia. Walaupun Pak Lah itu jauh daripada layak lah kalau nak menggantikan dia. Mahathir buat macam dia raja pula kan. Jawatan PM tu macam turun-temurun. Dia nak bagi kepada siapa, ni dia ambil balik pun suka hati dia. Inilah orang kata diktator kan. Bila Pak Lah tak perform, patut Mahathir mengakulah dia salah pilih ke, tapi tak, dia salahkan Pak Lah bulat-bulat. Dia hasut supaya Pak Lah ni disingkirkan. Masa itu setiap hari meroyan, dia kutuk Pak Lah sampailah akhirnya Pak Lah dah mengalah kan. Kemudian dia juga yang pilih Najib dilantik oleh Perdana Menteri. Mahathir buat macam dia seorang aja tahu siapa yang layak, siapa yang tidak. Kemudian bila Najib tak layan kroni dia, tambah lagi terbongkar dengan 1MDB tu, Mahathir hasut supaya Najib disingkirkan. Najib ni lihat sikit, dia tak macam Pak Lah. Sampai kan Mahathir terpaksa tunduk dan merayu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bersama-sama dengan dia untuk nak jatuhkan Najib ni. Kalau Mahathir tak pecat Tun Musa dan Datuk Seri Anwar dulu, mungkin negara kita lebih maju. Saya rasa. Jadi Mahathir lah yang rosakkan negara ini dengan kerap masuk campur urusan pentadbiran.
macam orang lain tak tahu buat kerja, dia je tahu buat kerja. Sekarang dia masih nak percaya cakap dia lagi. Saya nak tanya, tak cukup lagi saksikan kerosakan yang dia puncakan. Orang yang sayangkan negara, saya rasa takkan layan lagi cakap Atuk Saka ni. Dia tak relevan lagi. Betul tak? Okey, silakan Abang Adam. Assalamualaikum, bos. Saja naik. Tengok tak ada orang naik pun. Mana pergi Walaon ni? Saya rasa Walaun tengah menangis di tepi bucuk katil lah. Dia orang tak ada benda nak petikai kan dah ke? Pelik. Tak ada ke dia punya hint-hint, petanda-petanda pelik ke apa ke, gambar-gambar yang dia jumpa ke. Cuma satulah tadi yang ni, aku nampak ada BTT Walaon mana entah. Masa istiadat protokol salam perpisahan kan. Dia up video tu, delegasi konglomerat apa semua kan, duta-duta apa semua tu sedang bersalaman dengan Yang Tuan Agong lah. Masa duta apa semua tu sedang bersalaman. Kejap. Syafiq, tak boleh saya semua salam lah. Lepas seorang-seorang salam, PMX ada kat sebelah tu. Kemudian yang bersalam dengan Agong tu, dia orang tak bersalam pun dengan PMX. Lepas tu Mamat tu up lah VTT dengan background suara orang gelak kan. Lepas tu macam biasalah komen macam-macam lah. Itulah masalahnya, bila dia orang ni tak tahu protokol, kemudian cuba membodoh-bodohkan Walaun yang lain, kononnya nak develop persepsi. Aku rasa video tu akan pergi jauh lah, naratif tu akan pergi jauh kepada Walaun-Walaun yang bodoh ni. Dia orang akan bincangkan benda tu. Walhal, protokol salam perpisahan memang macam tu. Dia akan salam Agong ataupun yang Pemaisuri Agong. Kan? Sebab yang nak berpisah tu Agong, bukannya PMX. So benda ni memang protokol. Tu je lah. Yang ni dah tengok dah video tu? Belum lagi. Belum. Okay. Bagi saya kan, Walaun ni dia memang bodoh. Sebab kalau dia tak bodoh, kita tak panggil Walaun kan. Tapi kan Abang Adam, saya nak Abang Adam tahu tak tentang seorang yang dia up VTT VTT lah, yang dia kata aku nak bayar 5 juta tu kalau siapa yang nak suruh pergi bunuh PMS tu, dia dah dijatuhkan hukuman. Sekejap saya cari, saya tak ingat dah dia dijatuhkan hukuman berapa lama. 6 bulan penjara ya ni? Ya, 6 bulan penjara, betul. Tak berbaloi. Menangis. Kena jatuh hukuman 6 bulan penjara, nangis. Wah, kebodohan sendiri. Betul. Okey, jadi rasanya kali ni kan dah tengok sendiri pengakuan Agong, korang telah dibodohkan oleh Walabot, siapa tu namanya, Gorilla, Bengali dan sebagainya. Cukup-cukup lah masa untuk kita berubah. Jadi 2024 ni korang patut tanam azam baru supaya jangan pula timbul berkenaan dengan besok. Kononnya bila Agong baru ditabalkan akan ada pengumuman khas pula. Jadi sudahlah, cukup-cukuplah kan. Kita sekarang ni tumpu kepada, saya tutuplah. Lebih selesa lagi bercakap. Okey, jadi kita nak tumpu kepada